Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita akan masuk subtopik senaman kelenturan. Pada video kali ini kita dah belajar kapasiti aerobik yang pertama sekali dalam kecergasan fizikal berasaskan kesihatan. Jadi hari ini kita akan masuk senaman kelenturan pula. Okey, kita tengok penerangan yang diterangkan di sini. Kelenturan bermaksud keupayaan otot, tendon dan ligamen untuk membenarkan sendi anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimum. Okey, ada 3 benda yang kita kena tahu, iaitu otot, tendon dan ligamen. Otot ini fungsi dia adalah untuk menggerakkan tubuh badan, dan tendon pula dia berfungsi untuk mencantumkan otot dengan tulang. Okey, dan ligamen pula dia berfungsi untuk menyambung tulang-tulang di tubuh badan kita. Sebagai contoh, kita tengok dekat kita punya jari ni. Okay, kalau kita x-ray, kita akan nampak ada 3 batang tulang dekat sini, dekat sebatang jari ni kan. So di antara tulang-tulang ni dia ada ligamen. Itu yang dipanggil ligamen. Okay, dekat semua joint atau sendi-sendi dekat tubuh badan kita ada ligamen. Okey, peningkatan dalam kelenturan berlaku apabila seseorang itu mempunyai otot yang anjal dan sendi yang bebas untuk bergerak sepenuhnya. Okey, otot yang anjal dan sendi yang bebas bergerak ini memerlukan latihan. Okey, kalau kita tengok atlet-atlet yang berprestasi tinggi, yang profesional, dia akan buat senaman kelenturan. Okey, supaya dia dapat bergerak semaksimum yang mungkin. Contohnya macam sukan gimnastik ke, memang sangat penting untuk buat senaman kelenturan lah, untuk mengelakkan kecederaan semasa aktiviti. Okey, kelenturan dapat ditingkatkan melalui aktiviti regangan yang dilakukan dengan meregangkan otot semaksimum yang boleh tanpa rasa sakit. Kita tengok apa senaman yang ada. Okey, kita tengok faedah dia dulu. Yang pertama sekali, mengurangkan risiko mendapat kecederaan. Kedua, mengurangkan rasa sakit dan tidak selesa semasa melakukan kerja. Ketiga, mewujudkan rasa selamat dan selesa semasa melakukan aktiviti. Dan yang keempat adalah meningkatkan prestasi dalam sukan. Okey, yang 3 yang pertama ni memang sangat berguna untuk aktiviti seharian kita. Okey, contoh macam tiba-tiba kena kejar anjing ke kan, kita tak adalah badan tu rasa macam berat je. Tapi bila kita ada kelenturan yang baik ni, kita akan rasa badan kita lebih ringan sebenarnya. Okey, apakah kita tengok sekejap lagi apa aktiviti yang boleh buat. Okey, yang pertama sekali kita tengok ini penyediaan sebelum aktiviti. Senaman berbentuk stesen, menyediakan satu jenis senaman kelenturan di setiap stesen. Ada beberapa stesen, kita tengok kejap lagi. Murid akan bergerak secara berkumpulan dari stesen ke stesen untuk melakukan senaman berdasarkan kad arahan yang terdapat di stesen tersebut. Okey, ini stesen pertama, iaitu regangan pectoralis. Berdiri tegak, tangan diluruskan ke belakang. Jalinkan jari-jari tangan kanan dan kiri, tolak ke atas. Okey, tapi gambar yang ditunjuk ni adalah regangan quadricep. Ada kesalahan teknikal mungkin. Okey, saya nak kamu tengok muka surat 113 dalam buku teks. Okey, ini adalah contoh regangan pectoralis. Tengok ni. Boleh nampak kan? So dia tangan tu ke belakang. Sebab tu kita tengok arahan dia, berdiri tegak, tangan diluruskan ke belakang, jalinkan jari-jari tangan kanan dan tangan kiri. Kita sambungkan jari tu kan, lepas tu tolak ke atas ataupun tolak ke belakang. Ini adalah regangan pectoralis. Pectoralis tu adalah otot di bahagian dada, dekat sini, dekat sini. Okey, Okey, yang kedua adalah regangan belakang badan. Berdiri tegak, jalinkan jari-jari tangan kanan dan tangan kiri. Tangan diluruskan ke hadapan pada paras bahu. Luruskan kedua-dua lengan ke hadapan dan kekalkan posisi selama 30 saat. Okey, kita tengok ni. Tangan diluruskan ke hadapan dan tolakkan. Ini untuk otot di bahagian belakang badan, iaitu latissimus dorsi ada, trapezius ada, dan banyak lagi otot dekat belakang sebenarnya. Okey, stesen ketiga adalah regangan pinggang. Duduk sambil kaki kanan diluruskan. Ini kaki kanan dia. Okey, belah sana tu kan. Okey, bengkokkan kaki kiri dan silangkan di atas kaki kanan. Ni kaki kanan, bengkokkan kaki kiri, silangkan. Macam duduk bersilang tu. Lepas tu kilas badan ke kiri. Okey, kaki kiri silang ke atas kaki kanan.
kaki yang kita kena ingat, kaki yang diangkat ni, so kita akan pusing ke arah kaki yang diangkat tu. Macam kaki kiri dia diangkat dan dia akan pusing ke belah kiri. Alright, ulang perlakuan yang sama sebelah kanan. Maksudnya luruskan kaki kiri pula. Lepas tu kaki kanan yang silang kaki kiri dan pusing ke kanan. Alright, lesson yang keempat adalah jangkauan melunjur. Dah biasa buat dekat ujian segak. Rapatkan kedua-dua belah kaki, luruskan, lunjurkan kedua-dua belah tangan menyentuh hujung tapak kaki. Stesen yang kelima adalah regangan groin. Duduk sambil kedua-dua tapak kaki bertemu. Tengok gambar ni. Lepas tu kedua-dua tangan memegang hujung kaki, tangan dia pegang hujung kaki. Lepas tu tarik kedua-dua hujung kaki rapat ke groin. Okey, ni kita dah pegang kan. Kaki dah rapat, tangan dah pegang. Tarikkan dia ke arah badan kita, ke arah kelengkang tu. Ni cikgu tunjuk arah dia ni. Tarikkan rapat ke badan. Lepas tu rendahkan bahagian paha ke bawah. Ni dia senang kita tengok dekat lutut ni. Lutut ni turunkan ke bawah. Biasa kalau kita tengok orang yang kelenturannya tidak berapa baik, dia akan tinggi macam ni. Dia macam dia tak boleh nak luruskan, dia tak boleh separaskan paha tu. Dia akan jadi V. Kalau orang yang kelenturan dia baik, dia boleh turunkan paha ni sampai ke lantai. Tapi semua orang boleh buat sebenarnya, tapi dia perlukan latihan yang lama lah. Okey, tapi kalau tak boleh buat, kita buat mana yang kita mampu dan kita tahan selama 30 saat. Tak payah paksa-paksa. Okey, session ke-6 menyarap sambil mengangkat kaki dan tangan berselang-seli. Okey, arahan yang paling senang adalah kita menyarap, angkat dua-dua kaki dan tangan. Lepas tu kita selang-selikan pergerakan tangan dan kaki. Ni kalau kaki kanan angkat, kaki kiri angkat. Kalau kaki kanan angkat, tangan kiri angkat. Faham tak? Dia kalau tangan kiri, kaki kanan. Kalau tangan kanan, kaki kiri. Macam tu je. Okay, session 7 kilas badan. Dia mirip kepada regangan pinggang tadi, tapi kaki dia lurus ke depan. Lepas tu jangkau tangan kanan sejauh yang mungkin ke belakang. Ni tangan kanan dia ni. Lepas tu kekalkan posisi ini selama 30 saat. Lepas tu ulang belah kiri pula. Okay, dan stesen yang terakhir adalah regangan quadricep. Ini gambar yang tertukar tadi, pectoralis dengan quadricep. Okay, so gambar untuk regangan quadricep, dia gambar yang pertama tadi. Gambar yang pertama tadi tu yang ni. Tu. Yang kaki tu. So arahan dia adalah berdiri tegak dan kaki dibuka seluas bahu. Fleksikan kaki kanan ke belakang ataupun bengkokkan. Ini biasa kita buat stretching sebelum PJ kan. Dia buat. So tangan kanan menahan kaki kanan yang dibengkokkan tu. Imbangi badan dan kekalkan posisi selama 30 saat. Lepas tu kita tukar tangan kiri pula. Dan kaki kiri. Okey, selepas itu kita tengok panduan semasa melakukan senaman. Macam biasa kita kena ikut keselamatan supaya dapat mengelakkan kesederaan dan kemalangan. Mengikut aspek keselamatan, Okey. Apakah ia adalah melakukan aktiviti memanaskan badan sebelum membuat regangan. Lepas tu meregang otot sehingga ke tahap maksimum tanpa rasa sakit. Elakkan membuat regangan pada sendi dan otot yang cedera. Kalau yang sakit-sakit tu kita tak payah buat. Dan bernafas seperti biasa semasa membuat regangan. Akhir sekali, semasa membuat regangan PNF ni, dia pairing punya stretching. Okey, buat secara perlahan-lahan dan dapatkan maklum balas daripada rakan. Okey, contohnya macam yang dekat belah kiri ni, dia tolak kawan dia untuk lunjurkan kaki. Tapi dia kena tolak slow-slow sampai kawan dia kata okey, cukup sampai sini je. Kita tak boleh paksa ikut mana, kita tak boleh paksa kuat mana kita nak tolak. Kita kena ikut kawan kita yang tengah buat ni. Kalau kawan kita kata okey, cukup sampai sini, aku dah tak boleh, kita stay 30 saat dekat posisi tu. Okey, so hari ni penerangan mengenai regangan atau kelenturan. Okay, senaman ni juga amat penting untuk melancarkan darah dan mengajarkan otot kita. Okey, dia sesuai dia sesuai pada semua tahap umur. Tak kisah warga emas pun digalakkan untuk buat supaya lebih cergas dan boleh senang nak bergerak lah. Orang kata fleksibel kan. Okay, so kita akan tengok video seterusnya nanti mengenai daya tahan dan kekuatan otot. So hari ini cikgu terangkan
kelenturan sahaja. Okey, terima kasih.